Tokoh tempatan Hamka. Nama sebenar Hamka ialah Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah. Beliau dilahirkan pada 17 Februari 1908 di Sungai Batang, Maninjau, Sumatera Barat. Hamka seorang yang beragama Islam dan merupakan warga negara Indonesia. Hamka telah meninggal dunia pada 24 Julai 1981 ketika berusia 73 tahun. Panggilan Buya diambil daripada perkataan Arab iaitu Abi atau Abuya yang membawa maksud ayah atau seseorang yang amat dihormati. Bapa Hamka bernama Syekh Abdul Karim bin Amrullah atau lebih dikenali dengan nama Haji Rasul. Ibu Hamka pula bernama Siti Syafiah. Pada 5 April 1929, Hamka telah bernikah dengan Siti Raham. Setelah kematian Siti Raham, Hamka telah bernikah pula dengan Siti Khadijah. Hamka lebih banyak belajar sendiri dan tidak gemar ke sekolah formal. Hamka hanya mendapat pendidikan rendah di Sekolah Rendah Maninjau. Beliau hanya belajar setakat grade 2. Namun, ketika beliau berumur 10 tahun, ayahnya membuka tawalib atau sekolah fardu ain di kampung halamannya, Padang Panjang. Kerjaya Hamka bermula sebagai guru agama di Perkebunan Tebing Tinggi Medan dan guru agama di Padang Panjang, Indonesia. Hamka kemudian dilantik sebagai pensyarah di Universiti Islam Jakarta dan Universiti Muhammadiyah Padang Panjang. Setelah itu, beliau dilantik sebagai guru besar di Perguruan Tinggi Islam Jakarta dan Profesor Universiti Mustafa Jakarta. Dalam masa yang sama, Hamka juga merupakan seorang wartawan, penulis, editor dan penerbit. Hamka merupakan Ketua Majlis Ulama Indonesia iaitu salah satu daripada pertubuhan agama Islam terbesar di Indonesia. Sewaktu zaman penjajahan Belanda, Hamka merupakan Ketua Editor Majalah Indonesia seperti Pedoman Masyarakat, Panji Masyarakat dan Gema Islam. Hamka juga pernah berkarier dalam bidang jurnalistik. Antara karya terkenal yang dihasilkan oleh Hamka adalah seperti Tafsir Al-Azhar, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk dan Di Bawah Lindungan Kaabah. Pada 9 November 2013, Hamka telah menerima Budai Award yang telah diwakilkan oleh pihak keluarganya. Buya Hamka dianggap layak mendapatkan penghargaan tersebut kerana sumbangannya terhadap pengembangan dakwah dan pemikiran Islam Indonesia melalui sastera. Berikut merupakan anugerah lain yang telah dianugerahkan kepada Buya Hamka. Beliau juga telah mendapat gelaran Pahlawan Nasional pada 7 November 2011. Kisah hidup Hamka telah dijadikan filem yang bertajuk Buya Hamka. Antara kepakaran yang dimiliki oleh Buya Hamka ialah beliau pakar dalam pidato dan penulisan. Kedua-dua kelebihan ini membuatkan beliau mampu menitiskan air mata dan menguatkan semangat orang yang membaca penulisan dan pidatonya. Di samping itu, masyarakat selalu amnya mengiktirafkan kepakaran Hamka dalam bidang sastera. Karyanya dianggap sebagai teladan yang sempurna dan berguna dalam kehidupan. Buya Hamka menjadi inspirasi kepada saya kerana tidak ramai ulama yang mempunyai bakat seperti beliau. Hamka merupakan seorang ulama di samping seorang penjaga, sastrawan, budayawan, wartawan, pendidik dan juga seorang tokoh pemimpin baik di bidang kemasyarakatan maupun politik. Beliau telah melakukan suatu perkara yang saya ingin lakukan di masa hadapan, iaitu beliau cuba menegakkan perkara yang benar dan mencegah kemungkaran. Akibat daripada kerentangan beliau bersuara, hal ini telah menyebabkan dirinya dipecat daripada Jabatan Umum Majlis Ulama Indonesia. Beliau juga pernah meringkuk di penjara bersama tokoh Majlis Syura Muslim Indonesia. Jika saya boleh bertemu dengan Buya Hamka pada hari ini, soalan penting yang saya akan tanyakan kepada beliau ialah, adakah Tuhan wujud?
Untuk atheist, cara logik tidak. Bagi orang yang beriman, jelas ya. Hanya agnostik yang mengakui jahil tentang jawapan kepada soalan falsafah ini. Sains tidak menemui apa-apa bukti bahawa Tuhan wujud, dan pada hakikatnya, kajian tentang kognisi dan mekanisme psikologi secara historis lebih berkaitan kepada ateisme daripada bidang pengetahuan yang lain. Hal ini kerana kebanyakan masyarakat pada hari ini memilih untuk memeluk agama ateisme. Apa yang saya pelajari dari personaliti dan pencapaian Hamka ini adalah dari kesungguhan beliau dalam menuntut ilmu. Beliau merantau dan menggunakan ilmu dengan menghasilkan karya ilmiah Islam. Walaupun dikritik oleh para ulama dan masyarakat kerana tidak mempunyai penguasaan dalam bahasa Arab, beliau tetap menerimanya dan menganggap perkara tersebut sebagai pembakar semangat untuk mempelajari lebih mendalam lagi ilmu-ilmu tersebut. Falsafah kesusasteraan Hamka. Antaranya ialah sastera mengangkat nilai qanaah. Nilai qanaah iaitu bermaksud suatu keadaan yang dikatakan tercapai kehidupan sejahtera. Malah Hamka memberi penekanan kepada tahap kehidupan yang dikatakan qanaah ini. Dalam tasawuf moden, halaman 19, Hamka menjelaskan maksud qanaah ialah menerima cukup. Nilai qanaah yang dianjurkan oleh beliau adalah berkenaan prinsip kerja. Dalam melakukan pekerjaan, individu perlu menimbangkan prinsip untuk mencapai kesejahteraan. Namun, Hamka mengingatkan dalam mencari kesejahteraan melalui bekerja kuat, jangan pula sampai terjerumus kepada semangat mengumpul harta terlalu banyak. Tokoh Barat Aristotle. Aristotle adalah seorang falsafah Yunani kuno yang banyak menulis tentang berbagai topik, termasuk falsafah, logik, etika, politik dan ilmu alam. Karyanya mencakup Nicomachean Ethics, Politics, Metaphysics dan Poetics yang memuat pandangannya tentang moral, politik, metafizik dan sastra. Aristotle memiliki pelbagai pekerjaan sepanjang hidupnya. Setelah belajar di Akademi Plato, ia kemudian menjadi guru untuk Alexander Agung. Setelah itu, Aristotle kembali ke Athena dan mendirikan sekolahnya sendiri yang dikenal sebagai Lyceum. Di Lyceum, Aristotle berfokus pada berbagai disiplin ilmu, termasuk falsafah, biologi, fizik, etika dan politik. Selain menjadi pengajar, ia juga melakukan penelitian dan menulis banyak karya yang berpengaruh. Tentu saja, pekerjaan dan pemikirannya memiliki kesan yang mendalam pada perkembangan ilmu pengetahuan dan falsafah, dan warisannya tetap relevan hingga saat ini. Aristoteles atau dikenali sebagai Aristotle merupakan seorang ahli falsafah Yunani kuno yang dilahirkan pada tahun 384 sebelum Masihi di bandar Makedonia, Stagira. Ayah Aristotle, iaitu Nicomacheus, adalah seorang doktor pada ketika itu. Namun begitu, selepas kematian ayah beliau pada tahun 367 sebelum Masihi, Aristotle kemudiannya pergi ke Athena untuk belajar di akademi yang didirikan oleh muridnya sendiri, iaitu Plato. Aristotle menjadi murid Plato selama 20 tahun di akademi, dan di situ dia memperdalam pengetahuannya dalam berbagai bidang seperti falsafah, matematik dan ilmu adab. Pada tahun 344 sebelum Masihi, Aristotle telah berkahwin dengan salah satu wanita terkaya di Athens yang bernama Pythias dan memiliki seorang putera bernama
Nikomachos yang memberi nama pada salah satu karyanya yang terkenal, iaitu Nicomachean Ethics. Aristotle meninggal dunia pada tahun 322 sebelum Masihi di Ilbo, Yunani. Aristotle muncul sebagai seorang pemikir bersistem sains berbagai-bagai berbentuk autonomi tetapi saling berkaitan dalam satu sistem. Beliau seorang pembina sistem. Aristotle pada asasnya bercorak aporetik. Beliau mengemukakan banyak masalah khusus atau aporiai dan mencari penyelesaian khusus bagi masalah-masalah tersebut. Pemikiran beliau tidak muktamad, boleh dipindah dan berubah-ubah. Beliau tidak melakarkan reka bentuk yang besar dan kemudian mengisikan dengan perincian-perincian setiap satu termuat sempurna dan elok di kedudukan yang diperuntukkan. Sebaliknya, kaedah gaya perdebatan dan seluruh tanggapan beliau berubah dari masa ke semasa. Pendapat-pendapat beliau agak cukup bagi membolehkan kita melihat bagaimana di mana sebuah dunia yang sempurna beliau akan mempersembahkan dan menyusun pengetahuan saintifik yang beliau himpunkan dengan tekun. Tetapi rancangan-rancangan yang bersistemnya itu rancangan bagi sains yang lengkap, dan kerana risalah-risalah tersebut bukanlah penyampaian muktamad bagi sains yang dicapai, kita tidak harus berharap untuk menemui di dalamnya sesuatu susunan aksiom dan deduksi yang teratur. Oleh kerana pada akhirnya risalah-risalah tersebut bertujuan untuk menyampaikan satu sains bersistem, kita patut memanjangkan ia akan menunjukkan bagaimana sistem tersebut boleh dicapai. Aristotle seorang ahli fikir bersistem. Risalah-risalah beliau yang masih ada pada hari ini mempersembahkan suatu lakaran tidak menyeluruh dan tidak lengkap bagi sistemnya itu. Yang seterusnya, bahagian B, analisis Aristoteles. Antara kepakaran yang dimiliki oleh beliau ialah metafizik, memerinci konsep-konsep yang melibatkan realiti, eksistensi dan hakikat kewujudan. Yang kedua, etika, membincangkan mengenai moralitas, etika kebajikan dan konsep eudaimonia, iaitu kebahagiaan manusia. Yang ketiga, logik, membangunkan sistem logik formal dan memainkan peranan besar dalam perkembangan logika. Yang terakhir, fizik, membincangkan aspek-aspek alam semula jadi, termasuk pergerakan dan sifat benda-benda. Aristoteles memberi inspirasi melalui pendekatannya yang holistik terhadap pengetahuan. Sifat kepelbagaian minat dan kepakaran beliau mengingatkan saya untuk menghargai kepelbagaian dalam pembelajaran dan pemikiran. Secara keseluruhannya, Aristoteles mendorongkan saya untuk mengembangkan wawasan holistik dan menghargai kepelbagaian ilmu pengetahuan dalam perjalanan pembelajaran dan pemikiran saya. Aristoteles menyumbang kepada banyak bidang ilmu. Walaupun saya tidak dapat secara langsung mengikutinya, saya terinspirasi untuk mengejar kepelbagaian ilmu pengetahuan. Jika saya boleh bertemu dengan beliau pada hari ini, saya mungkin akan bertanya kepada Aristoteles, bagaimanakah pandangan anda tentang perkembangan teknologi dan kesan moralnya dalam masyarakat? Ini kerana walaupun Aristoteles hidup pada zaman yang berbeza, pandangan beliau tentang etika dan masyarakat boleh memberikan perspektif yang berharga mengenai cara menghadapi cabaran etika dan moral yang muncul dalam era teknologi seperti sekarang ini. Analisis yang terakhir, pengajaran hidup yang saya pelajari daripada beliau ialah dari Aristoteles, saya pelajari kepentingan mencari keseimbangan dan kebijaksanaan dalam hidup. Beliau menekankan nilai kebajikan, etika dan usaha untuk mencapai kebahagiaan sejati. Pengajarannya mengajarkan saya untuk menghargai kepelbagaian ilmu pengetahuan dan mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam setiap aspek kehidupan. Kesimpulannya, dari Aristoteles, saya pelajari erti keseluruhan dan keseimbangan dalam mencapai kebahagiaan dan makna hidup. Yang terakhir, bahagian C, falsafah Aristoteles. Falsafah yang dipegang oleh Aristoteles dikenali sebagai Aristotelianism. Beliau menekankan konsep keseimbangan, kejelasan dan keadilan dalam kehidupan manusia. Falsafahnya juga
merangkumi idea mengenai etika, politik, metafizik dan logik sebagai aspek-aspek penting dalam pemahaman dunia. Tokoh Islam Ibn Sina. Ini adalah biodata Ibn Sina. Nama penuh beliau adalah Ali Al-Husain Ibn Abdullah Ibn Hasan Ibn Ali Ibn Sina. Tarikh lahir beliau adalah 370 Hijrah bersamaan dengan 980 Masihi. Beliau lahir di Ashmuna, Uzbekistan, dan yang terakhir beliau telah meninggal dunia pada 22 Jun 1037. Yang seterusnya adalah pendidikan awal Ibn Sina. Ibn Sina mempelajari ilmu Al-Quran semenjak berusia 5 tahun. Beliau menghafaz Al-Quran ketika berumur 10 tahun. Beliau mempelajari ilmu fiqah dan tasawuf daripada Ismail Al-Zahid, ilmu hisab dan prinsip geometri daripada Muhammad Al-Maz'ah, ilmu falsafah daripada Abu Abdullah Al-Natili, serta ilmu sains dan ilmu astronomi daripada Al-Biruni. Semasa berusia 16 tahun, beliau telah menguasai ilmu perubatan. Berkat kesungguhan yang tidak mengenal jemu, beliau muncul sebagai seorang pakar perubatan yang terkemuka. Kemudian, sumbangan Ibn Sina, buku beliau yang pertama adalah Al-Kanun fi Al-Tib. Ialah sebuah ensiklopedia yang besar dan menyeluruh, dan karangannya mengambil masa yang lama. Ia mengandungi lebih daripada 1 juta perkataan dan dibagikan kepada 5 buku. Yang pertama adalah Prinsip Amalan Perubatan, Rawatan Ringkas, Penyakit Setempat, Penyakit dan yang terakhir adalah Pengubatan Campuran. Sumbangan Ibn Sina yang seterusnya adalah Kitab Asy-Syifa. Kitab Asy-Syifa adalah sebuah ensiklopedia saintifik dan falsafah yang dikarang oleh Ibn Sina. Sungguh pun judul bahasa Melayunya, ia ternyata bukan berkenaan dengan perubatan. Juga digelar yang merawat, ia diniatkan untuk merawat atau menyembuh kejahilan roh. Buku ini adalah karya utama Ibn Sina pada sains dan falsafah. Dia mungkin bermula untuk menyusun Asy-Syifa pada 1014. Menyelesaikan Kitab Asy-Syifa ni lebih kurang tahun 1020 dan menerbitkan buku ini pada tahun 1027. Jadi pembuatan buku ni memang masih lama lah, daripada segi mengarang, dari segi menyusun, dan yang terakhir menerbitkan buku ni. Bahagian B, analisis. Yang pertama, kepakaran yang dimiliki oleh Ibn Sina. Ibn Sina seorang ahli falsafah yang terkenal dan menjadi salah satu tokoh Muslim yang memiliki pengaruh di dunia. Beliau juga memiliki beberapa kepakaran, iaitu doktor dan ilmu kesihatan, falsafah, matematik dan astronomi, kimia, pendidikan dan psikologi. Yang kedua, bagaimanakah beliau boleh menjadi inspirasi kepada saya? Ibn Sina dapat menjadi inspirasi kepada saya kerana beliau memiliki pendidikan yang tinggi, menciptakan karya dalam pelbagai bidang ilmu dan memiliki pengaruh dalam perubatan. Selain itu, beliau juga menjadi tokoh dalam berkongsi pemikiran yang mendalam dan menjadi ketergantungan manusia kepada Allah. Yang ketiga, adakah beliau telah melakukan sesuatu yang anda ingin lakukan di masa hadapan? Ya, saya ingin mempelajari ilmu pengetahuan kerana Ibn Sina menekankan pentingnya menikmati kehidupan dan menjadikan setiap saat dalam hidup ini lebih bermakna. Hal ini juga dapat mengembangkan kemampuan diri dalam mempelajari ilmu pengetahuan yang saya tertarik dan mencari informasi untuk mengembangkan minda. Yang keempat, jika anda boleh bertemu dengan beliau pada hari ini, apakah soalan penting yang anda akan tanyakan kepada beliau? Berikan sebab kenapa jawapan anda. Jika saya boleh bertemu dengan Ibn Sina pada hari ini, mungkin saya akan bertanya tentang bidang kedoktoran dan falsafah. Saya juga mungkin akan bertanya bagaimana beliau mengembangkan pemikiran-pemikirannya serta pandangannya tentang kesihatan dan kehidupan. Selain itu, saya akan meminta saran atau wawasan dari beliau mengenai bagaimana menerapkan prinsip-prinsip kedoktoran dan falsafahnya dalam kehidupan moden. Pertemuan dengan tokoh sejarah seperti Ibn Sina
pastinya akan memberikan wawasan yang berharga. Akhir sekali, apakah pengajaran hidup berdasarkan personaliti atau pencapaian yang anda pelajari daripada beliau? Pengajaran hidup berdasarkan personaliti yang saya pelajari daripada Ibnu Sina mungkin dapat diartikan melalui beberapa aspek penting yang terkait dengan pendidikan dan falsafahnya. Pemikiran Ibnu Sina menegaskan seorang individu harus memiliki khasiat atau personaliti yang unggul sebelum berusaha untuk menciptakan perubahan dalam diri dan mendidik orang lain. Ibnu Sina menekankan pentingnya menikmati kehidupan dan menjadikan setiap saat dalam hidup ini lebih bermakna. Hal ini menunjukkan betapa penting hidup berdasarkan pemikiran tentang kesejahteraan mental dan emosional. Ibnu Sina penulisan. Beliau pernah menulis sebuah buku berjudul Al-Najah yang membicarakan persoalan falsafah. Pemikiran falsafah Ibnu Sina banyak dipengaruhi oleh aliran falsafah Al-Farabi yang telah menghidupkan pemikiran Aristotle. Oleh sebab itu, pandangan perubatan Ibnu Sina turut dipengaruhi oleh asas dan teori perubatan Yunani. Penulisan teori perubatan. Ibnu Sina juga dikenal sebagai Avicenna, adalah cendekiawan Islam pada abad ke-10 dan 11 Masihi. Karyanya yang terkenal iaitu Al-Qanun fi al-Tibb atau The Canon of Medicine. Antaranya ialah yang pertama, ilmu fisiologi, menekankan pemahaman anatomi dan fisiologi tubuh manusia. Dan yang kedua ialah teori humoral, mengambil konsep keseimbangan 4 hormon sebagai kunci kesihatan. Dan yang ketiga ialah pengobatan dan farmakologi, iaitu merinci metod pengobatan termasuk diet, olahraga dan penggunaan obat-obatan. Dan yang keempat ialah pencegahan dan higienik, iaitu menyoroti pentingnya pencegahan penyakit dan kebersihan peribadi. Penulisan falsafah. Falsafah Ibnu Sina memiliki dampak yang signifikan dalam sejarah pemikiran Islam dan Barat. Karyanya tidak hanya berdampak pada bidang perubatan, tetapi juga memainkan peran penting dalam pengembangan filsafat dan ilmu pengetahuan. Antaranya ialah yang pertama, eksistensialisme, iaitu membahas eksistensi manusia dan makna hidup. Dan yang kedua, konsep wujud dan perwujudan, menjelaskan Tuhan sebagai wujud. Dan yang ketiga ialah epistemologi, iaitu memeriksa cara manusia memperoleh pengetahuan. Dan yang keempat, penggabungan Aristotelisme dan Neoplatonisme, iaitu mengintegrasikan filsafat Yunani klasik dengan ajaran Islam. Seterusnya yang kelima, metafisika dan teologi, iaitu menggabungkan pemikiran metafisika dengan teologi Islam. Pencapaian Ibnu Sina. Ibnu Sina mula menjadi terkenal selepas berjaya menyembuhkan penyakit putera Ibnu Nas Al-Samani yang gagal diubati oleh doktor yang lain. Kehebatan dan kepakaran dalam bidang perubatan tiada tolok bandingnya, sehingga beliau diberikan gelaran Al-Syekh Al-Rais, Mahaguru pertama.